Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 15 Mac bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Bahang spekulasi siapa bakal Menteri Besar Johor yang baharu masih menjadi tanda tanya sehingga kini. Ketika ini, semua pengamal media sudah mula berkumpul di pekarangan Istana Bukit Serini di Johor Bahru sejak jam 11 pagi untuk mendapatkan berita terkini mengenai kemelut politik di negeri itu. Untuk mendapatkan info lebih lanjut, kita bersama wartawan Malaysia Gazette, Ernalisa Ottoman di Johor Bahru. Silakan. Baik, terima kasih rakan di Kuala Lumpur. Apa yang dapat saya ingin kongsikan kini, kami bersama agensi media yang lain berada di pekarangan Istana Bukit Sirin untuk menantikan sendiri keputusan ataupun angkat sumpah yang dijangka dilakukan pada jam 3 petang ini. Namun bagaimanapun itu belum dapat kami pastikan, dan sebagai pengamal media sudah pasti kami sentiasa bersedia untuk mendapatkan segala berita ataupun maklumat yang terperinci. Dan sehingga kini kemelut politik tanah air di bumi Johor ini masih lagi belum berakhir dengan desas-desus yang mengatakan ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' On Hafiz Ghazi bakal menjadi Menteri Besar Johor yang baharu juga belum boleh dimutamatkan. Dan segala perincian untuk keputusan siapa yang bakal menjadi Menteri Besar baharu bagi negeri Johor Bertuah ini akan kami bawakan dari masa ke masa. Laporan Ernalisa Ottoman, Malaysia Gazette. Terima kasih Erna. Sementara itu, sejak semalam, desas-desus menyatakan ahli Dewan Undangan Negeri Adoi Macap, Dato' On Hafiz Ghazi bakal menjadi Menteri Besar yang baharu tidak dapat dimutamatkan. Beliau yang dihubungi Malaysia Gazette malam tadi bagaimanapun enggan mengulas lanjut berhubung perkara itu. Baik, seterusnya. Seorang gelandangan ditemui parah akibat dipukul dalam kejadian di hadapan bangunan kedai di Jalan Pesisiran Bunga Raya Melaka awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, SAP Christopher Patik berkata, lelaki berusia lingkungan 40-an itu ditemui orang awam dalam keadaan berlumuran darah di kaki 5 bangunan terbabit sekitar jam 7.20 pagi. Dia berkata sebaik pihaknya tiba di lokasi kejadian mendapati mangsa masih bernyawa, namun terdapat beberapa kesan kecederaan termasuk di muka. Siasatan awal mendapati tiada sebarang identiti pengenalan diri ditemui dan pihaknya masih menyiasat punca kejadian termasuk mendapatkan rakaman kamera litar tertutup CCTV daripada premis berhampiran. Berdasarkan maklumat doktor, mangsa mengalami pendarahan dalam kepala, bibir koyak selain organ dalam perut pecah, namun tidak dapat dipastikan sama ada mangsa dipukul atau sebaliknya. Christopher menambah pihaknya meminta dua lelaki yang sering dilihat bersama mangsa atau individu lain yang menyaksikan kejadian tampil bagi membantu siasatan. Sementara itu, pemilik restoran berhampiran ditemui berkata dia terkejut apabila melihat seorang lelaki terbaring di kaki 5 bangunan tersebut dengan berlumuran darah sekitar jam 5 pagi ketika ingin membuka kedainya pada jam 7 pagi. Sesudah itu, dia segera menghubungi pihak polis untuk tindakan lanjut kerana bimbang sesuatu yang buruk akan berlaku. Kementerian Kesihatan KKM bercadang untuk membangunkan kertas putih kesihatan ke arah mengukuhkan sistem kesihatan negara secara menyeluruh. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata usaha itu sebagai langkah kerajaan bagi memastikan perkhidmatan kesihatan lebih saksama, berkualiti tinggi, mudah diakses dengan kos berpatutan serta mampan untuk jangka masa panjang. Usaha pengukuhan ini adalah penting bagi memenuhi keperluan kesihatan rakyat selari dengan status Malaysia sekarang sebagai negara berpendapatan sederhana tinggi dan untuk masa depan. Semua usaha ini akan melibatkan pendekatan whole of government dan whole of society dengan izin bagi menggembeling tindakan pelbagai pihak dalam memastikan kesihatan rakyat lebih baik. Kertas putih kesihatan ini adalah satu ikhtiar Kementerian Kesihatan untuk membuka hujah dan perbincangan bersama rakyat serta pihak berkepentingan mengenai sistem kesihatan negara yang memerlukan penambahbaikan yang mampan.
Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Wong Hong Wai, Ahli Parlimen Bukit Bendera yang meminta Menteri Kesihatan menyatakan apakah skop untuk kertas putih kesihatan yang sedang diusahakan KKM. Tambah Khairi, kertas putih ini merupakan dokumen rasmi kerajaan yang akan menggariskan status semasa, jurang dan kekangan yang dihadapi. Dokumen ini juga akan mengemukakan cadangan penyelesaian secara berfasa daripada segi reformasi penyampaian perkhidmatan, pembiayaan, tadbir urus serta organisasi merangkumi tempoh 15 tahun. Penyediaan kertas putih kesihatan ini akan mengambil kira hasil serta syur pelbagai kajian sistem kesihatan yang telah dilaksanakan sebelum ini dan juga pandangan pihak berkepentingan termasuk rakyat melalui sesi libat urus. Orang ramai dinasihat mengambil berat amaran yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia (Malaysia) supaya lebih bersedia menghadapi fasa peralihan monsun yang bermula semalam sehingga pertengahan Mei depan. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mam berkata, fasa peralihan monsun adalah berbeza dengan monsun timur laut yang mana hujan berlaku dalam skala besar dan berlarutan untuk tempoh yang panjang. Jelas beliau, fasa peralihan monsun dicirikan dengan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang berlaku dalam tempoh singkat kebiasaannya 1 hingga 3 jam. Keadaan itu boleh mengakibatkan risiko banjir kilat di kawasan-kawasan tertentu. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Datuk Cik Abdullah Maknawi, Ahli Parlimen Tumpat, yang ingin tahu perbezaan hujan dan kesan bencana ketika monsun timur laut berbanding fasa peralihan monsun serta langkah kerajaan dalam menghadapinya. Menurut Datuk Seri Tuan Ibrahim, pihaknya mengadakan kerjasama baik dengan pelbagai agensi termasuk Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC, selain mengadakan perbincangan dengan Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM dan Angkatan Tentera Malaysia dalam menangani bencana di negara ini. Selain itu, beliau berkata pihaknya turut mengadakan perundingan untuk menyampaikan maklumat segera melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC supaya amaran dapat disalurkan kepada orang ramai. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.